Bab orang yang bersembahyang dengan memakai farruj sutra, kemudian dia menanggalkannya. Dengan sanadnya Imam Bukhari meriwayatkan daripada Uqbah bin Amir, katanya pernah dihadiahkan kepada Nabi SAW sehelai farruj sutra, iaitu sejenis kot labuh yang terbelah di bahagian hadapan dan belakangnya. Lalu baginda bersembahyang dengan memakainya. Tetapi sebaik saja selesai bersembahyang, baginda terus menanggalkannya dengan kuat sekali, seperti orang yang membencinya, seraya bersabda, baju sutra ini tidak sesuai untuk orang-orang yang bertakwa. Bab ke-17, bab bersembahyang dengan memakai pakaian berwarna merah. Imam Bukhari dengan sanadnya meriwayatkan daripada Aun bin Abi Juhaifah, daripada ayahnya, yakni Abi Juhaifah, katanya, pernah saya melihat Rasulullah SAW di dalam kubah merah daripada kulit. Saya melihat Bilal mengambil yakni membawa sisa air sembahyang Rasulullah SAW. Saya juga melihat orang ramai berebut-rebut pergi mendapatkan sisa air ataupun lebihan air yang telah digunakan oleh Rasulullah SAW untuk berwudu itu. Orang-orang yang memperolehinya melumur-lumurkannya di tubuh mereka, manakala orang yang tidak sempat memperolehinya pula mengambil kesan-kesan basah yang ada di tangan rakannya. Kemudian aku melihat Bilal mengambil lembing lalu dihunjamnya ke tanah. Rasulullah SAW pun keluar dengan memakai sepasang, yakni satu sut pakaian berwarna merah, sambil beliau menyingsing kainnya, mengangkat kainnya. Baginda SAW mengimami sahabat-sahabat bersembahyang 2 rakaat dengan menghala ke arah lembing tersebut, yakni sebagai sutrahnya. Aku melihat orang dan binatang-binatang melintas di hadapan lembing itu. Jadi baru ni tentang pakaian atau baju atau kain dan sebagainya yang ada lambang salib ataupun gambar-gambar lain padanya. Adakah batal sembahyang dengan pakai begitu? Dan pakaian yang dilarang dalam sembahyang. Sebelum pada tu, dalam risalah yang lalu, hal ini sebenarnya masih ada kaitan lagi. 2, 3, 4 bab ni ada kaitan. Di sini ada 3, dalam risalah yang lalu ada 1 berkenaan dengan pakaian dalam sembahyang, iaitu pakai pakaian yang bercorak-corak, bunga ada ataupun corak macam mana-mana. Itu yang disebut dalam risalah yang lalu dalam sembahyang bagaimana. Lepas tu minggu lepas pakai pakaian yang ada lambang salib ataupun gambar-gambar lain. Ini yang ketiga minggu ni. Yang ni pakai sutra
dan gunakan sutera tu untuk buat sembahyang, sah kau tidak? Ya, lelaki kepada perempuan tu memanglah boleh. Pada perempuan tu kalau kita kata dia buat apa ni, kana, kita sini panggil kana, maksudnya telekung sembahyang itulah. Kalau kita pakai sutera, yang kita buat sutera boleh. Kalau perempuan pakai telekung tu, sama ada di luar sembahyang atau dalam sembahyang, tak ada terjejas sembahyang dia tu, tidak kata jadi kurang kau dengan sebab makruh kau dalam sembahyang, tidak, memang boleh. Ini lelaki ni persoalannya hari ni lelaki. Tetapi ada kata ada kaitan langsung dengan perempuan? Ada juga. Ada juga, walaupun nampak sepintas lalu ni khusus untuk lelaki, tapi ia tidak khusus dengan lelaki. Maksud Imam Bukhari-nya ialah seseorang yang memakai sesuatu yang haram kepadanya. Pakai itu dalam sembahyang. Macam mana jadi sembahyang tu? Ada terjejas ataupun tidak? Dengan memakai benda haram. Kita katalah kalau lelaki, selain daripada sutera, dia pakai cincin emas. Cincin emas tak boleh pakai. Tiba-tiba dia pakai cincin emas dalam sembahyang. Ada ke mana? Itu pun jenis pakaian juga, perhiasan. Kalau perempuan agak susah sikit lah nak nampak masalah tu kan. Kalau perempuan dalam sembahyang ni, di luar sembahyang, ialah kalau perempuan tu menyerupai lelaki kau misalnya, tak boleh lah, itu dilarang lah. Kalau dalam sembahyang nak menyerupai lelaki lah, mana kena tudung sembahyang kan. Agak susah. Jadi lebih, tetapi mungkin benda-benda lain yang diharamkan dia pakai. Misalnya kita kata rambut palsu, dia pakai sambung rambut, waktu yang diharamkan kepada perempuan. Misalnya boleh juga kita kata pakai dalam sembahyang. Apa dia? Tak cara, tak kira lah. Biasanya orang pakai nak jangok, nak biar nampak cantik. Dalam sembahyang nak buat apa? Dia berasa selesa nak pakai, misalnya kita kata. Sedangkan benda tu tak boleh. Lagu mana? Sama lah juga. Sebab tu kita kata walaupun ini secara khususnya kepada lelaki, tapi ada juga kaitannya dengan perempuan. Kait dengan pakaian tu. Lagu mana? Itulah yang nak dicerita di sini. Mengikut pendapat Imam Bukhari, tak, sembahyang tu tak batal, cuma makruh. Sembahyang tu sah, tidak terbatas sembahyang dengan benda saja. Itu kalau benda tu haram. Memang benda tu haram. Kalau benda tu tidak haram, cumanya diambil ataupun diperolehi, didapati dengan cara yang haram, sama juga. Dicuri kain, kain tu kain curi misalnya, ataupun kain yang dirampas daripada orang, ikutlah macam mana-mana. Itu pun termasuk juga haram juga tu, walaupun benda tu kain biasa, tidak kain sutera, tetapi cara dia tu dapat kain tu ialah dengan cara haram, sama juga. Sembahyang tu lagu mana? Sah. Sembahyang tu sah. Begitu juga kalau dalam rumah, ia beli dengan cara yang haram, sama juga. Itu pun pakaian yang lebih luas lagi. Sebab Imam Bukhari apabila dia bincang sesuatu, dia tidak khusus gitu, dia luah. Rumah misalnya kita kata, itu pun untuk melindungi diri kita juga daripada kepanasan, kesejukan dan sebagainya. Serupa dengan pakaian juga. Dan Imam Bukhari sebelum pada ni bincang dah, kalau pakai baju yang ataupun kain yang ada lambang salib, ada gambar-gambar, ataupun di tempat yang ni sekeliling tu ada gambar, bukan semesti di baju kan. Baru ni sudah kita bincang dah tu. Ni pun gitu juga. Kalau rumah misalnya, rumah dibuat dengan, misalnya kita kata riba, pinjaman secara riba, itu haram. Haram. Tapi sembahyang lah kawan, sah. Ini mengikut Bukhari. Mengikut Bukhari dan jumhur ulama, majoriti ulama mengatakan sembahyang itu sah. Tapi adakah tak ada makruh ke apa? Itu adalah yang mengatakan makruh tu ialah makruh.
Tetapi sembahyang tu sah ke tidak? Sah, kata mereka. Tetapi Imam Bukhari dalam tajuk dia ni, sebab tu kalau kita turut daripada awal kan memang nampak keseragaman dia, dia jaga cara dia. Dan kita pun boleh belajar lah, boleh belajar, walaupun tidak belajar daurah hadis, tidak belajar daurah hadis secara khusus pun dalam majlis kita ni, kalau ingat molek benda-benda kaedah ni, supaya tu lah, supaya sebenarnya. Cuma dalam cara yang lain sikit lah suasana, iaitu Imam Bukhari dia dalam tajuk dia buat bab orang yang bersembahyang dengan memakai farduj sutra, kemudian dia menanggalkannya. Dia tidak sebut hukum, dia tak sebut hukum. Apa hukumnya? Haram ke? Tak sah ke sembahyangnya? Atau sah ke? Dia tak sebut. Kalau dia sebut lagu ni dalam tajuk dia, dia ada maksud. Dia nak mengisyarat kepada khilaf. Masalah dia ada khilaf. Yang ni ada yang kata sah seperti dia, pendapat dia, dan ada yang mengatakan tidak sah. Itu sebab dia tidak buat keputusan selalu, tak bagi hukum. Dan bagi orang yang mengatakan tidak sah tu, alasan dia boleh kira juga kuat. Ini cara Bukhari. Kalau dia memang sudah yakin bagi dia, kalau orang lain tak setuju dengan dia pun, kalau dia tu memang kemah, dia tak akan melera dah, dia akan bagi selalu hukum. Ataupun kalau alasan tu alasan tidak kukuh, dia akan bagi selalu hukum. Sah kau tak sah kau, lagu mana kau, dia akan bagi selalu. Ataupun alasan tu memang lemah lah, tak boleh pakai, terlalu bercanggah dengan sunnah, dia akan bagi lalu, buat keputusan selalu. Tapi ini tidak. Dan man di sini, man tu orang lah. Orang tu siapa? Kalau kita tengok dalam hadis bawah ni, bawah tajuk ni, Nabi lah orang tu. Nabi SAW. Nabi SAW sebagai paduan kita. Jadi orang lain pun lagu tu lah, dia kena buat lagu tu. Bukan khusus dengan Nabi SAW, tapi daripada cara dia buat ni, Nabi SAW bersemayang fi farruj harid thumma naza'an. Lepas pada tu dia pecah, dia menanggalkan baju dia. Menanggalkan tu bila? Ketika semayang kau, ketika selepas semayang kau, tu tidak jelas. Kita tengok ada nota di situ, nota 436, baris yang ketiga, tidak nak baca daripada awal. Demikian juga pendapat jumhur ulama. Jadi Imam Bukhari kata sahlah semayang itu. Keadaan orang itu sama seperti muhrim, muhrim, iaitu orang yang berihram, orang yang pakai ihram, duduk buat kerja haji ataupun umrah. Muhrim, yang kata mahram, berapa kali dah sebut, sebab nak suruh biar betul. Kalau mahram, haram berkahwin dengan kita, tak kira lah, balik perempuan ke balik lelaki tak kira. Kalau muhrim, pakai ihram untuk buat kerja haji atau umrah. Kalau muharram tu bulan Muharram, Muharram ejanya sama. Kalau ikut Arab dia miharamim lah, Muharram. Muharram juga dengan makna sesuatu yang diharamkan. Kalau muhram lain pula maknanya. Kalau muhram mana orang yang dipakaikan selimut misalnya, atau sesuatu yang diharamkan boleh juga. Jadi ejanya sama, tapi kalau barisnya berbeza jadi lagu lain. Sini muhrim. Kalau perempuan, kalau mengikut kaedah bahasa Arab dia panggil muhrimah lah. Tu tak apalah, tak perlulah kita sebut semua kan. Muhrim ni maksudnya tak kira lah, lelaki perempuan pun sama lah. Yang memakai pakaian berjahit, dia duduk tengah buat ihram, dia pakai pakaian berjahit. Walaupun muhrim haram memakainya, tetapi kalau dia bersembahyang dengan memakainya, sembahyangnya tetap sah. Dia kira hak tu, tengok serupa tu. Tidak semestinya makna kalau haram maka sembahyang pun jadi tak sah. Misalnya dalam masalah ni, sebabnya ialah pakaian yang dikehendaki untuk sahnya sembahyang